Assalamualaikum pelajar, selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik? Alhamdulillah. Saya harap awak semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dah makan ke belum? Belum? Dah patut nampak lesu pun. Okey, tak apa. Sebelum kita memulakan kelas hari ini, saya nak seorang wakil bacakan doa terlebih dahulu sebelum kita start kelas. Amin. Terima kasih Hakim. Okey semua pelajar, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, yang terakhir, tarik nafas. Hembus. Okey, saya harap anda semua bersedia dan kembali bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Semalam saya ada bagi tugasan kepada anda semua iaitu baca buku teks muka surat 241. Ada pelajar yang dah baca sebelum kita masuk kelas? Ya, bagus. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Saya harap yang lain pun sama juga. Kalau kita baca dulu sebelum masuk kelas, insya-Allah kita akan jumpa segala kemusykilan-kemusykilan yang kita tidak faham. Bila kita masuk dalam kelas, saya harap kemusykilan-kemusykilan itu akan terjawab. Sekiranya ada kemusykilan yang tidak faham lagi, kita akan bincang selepas ini. Okey pelajar, faktor yang pertama ialah faktor kepekatan. Sebagai contoh, faktor kepekatan ialah bangunan yang dihakis oleh hujan asid. Bangunan yang berhampiran dengan kilang akan lebih cepat terdedah dengan hujan asid. Air hujan tersebut mengandungi kepekatan sulfur dioksida yang tinggi. Jika kepekatan sulfur dioksida meningkat, maka kadar kakisan bangunan tersebut akan meningkat. Maka bangunan tersebut akan lebih cepat terhakis jika sulfur dioksida meningkat. Contoh faktor kepekatan yang kedua ialah petrol dalam enjin kereta. Wap petrol dan udara dimampatkan di dalam kepuk pembakaran sebelum dibakar. Mampatan itu meningkatkan kepekatan wap petrol dan ia berlaku dengan cepat menyebabkan letupan. Tenaga yang dibebaskan menyebabkan kereta itu bergerak. Selain daripada faktor kepekatan, faktor yang lain juga ialah faktor suhu. Contoh faktor suhu ialah pembersihan dengan air panas. Seperti contoh pembersihan dengan air panas ialah kita membasuh baju menggunakan air panas. Seperti contoh di dalam buku teks, ia menjelaskan bahawa mencuci baju dengan deterjen dan air panas menggabungkan dua faktor yang akan meningkatkan kadar tindak balas. Dengan ini, proses mencuci baju akan lebih cepat siap. Faktor suhu yang kedua, contoh yang kedua ialah memasak makanan. Seperti dalam buku teks, kita dapat lihat ia mengguna minyak untuk menggoreng. Proses memasak makanan akan lebih cepat jika menggunakan suhu yang tinggi. Sebagai contoh, kita boleh bandingkan air dengan minyak. Air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, manakala minyak belum mendidih pada suhu 180 darjah Celsius. Oleh itu, makanan yang digoreng dengan minyak akan lebih cepat masak berbanding direbus dengan air. Untuk eksperimen pada hari ini, kita hendaklah mencari nilai bacaan termometer. Untuk eksperimen ini, kita memerlukan satu termometer, satu beaker dan juga air panas. Prosedur yang pertama, pelajar hendaklah menuangkan air panas ke dalam beaker. Tapi berhati-hati. Pelajar hendaklah berhati-hati ketika menuangkan air panas ke dalam beaker. Yang kedua ialah pelajar hendaklah meletakkan termometer ke dalam beaker. Tapi berhati-hati, ingat, termometer itu tidak boleh terkena dengan dasar beaker. Kita boleh lihat dengan lebih detail prosedur cara-cara eksperimen di dalam video ini. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menggunakan termometer dengan kaedah yang betul. Yang pertama, letakkan ataupun pegang batang termometer secara tegak.
seperti ini. Letakkan termometer ke dalam air. Tunggu sehingga aras merkuri berhenti bergerak. Okey, jangan menyentuh dasar bikar ya. Yang ketiga, laraskan kedudukan mata pada meniskus merkuri dan kita mula membaca bacaan suhu. Ya, saya dah dapat bacaan suhu air ini, iaitu 27 darjah Celsius. Berdasarkan keputusan nilai bacaan termometer yang kita dapat tadi, kita mendapati bahawa nilai bacaan termometer Mala adalah 38 darjah Celsius. Di sini saya paparkan keputusan nilai bacaan termometer Mala bagi Atisha, Ahmad dan juga Megat. Jika kita bandingkan keputusan Ahmad, Atisha dan juga Megat, Ahmad mendapat nilai bacaan termometer Mala yang tepat. Manakala Atisha dan Megat mendapati keputusan yang berbeza dan tidak tepat. Boleh siapa jelaskan mengapa ini terjadi? Okey, betul. Bagus Fauzi. Terima kasih Fauzi. Ini kerana mereka meletakkan sudut pandangan mata mereka pada sudut yang tidak tepat pada bacaan senggatan termometer tadi. Sudut juga memainkan peranan penting dalam mendapatkan bacaan yang tepat dan mengelakkan bacaan ralat semasa menjalankan eksperimen. Seperti gambar rajah yang saya tunjukkan di sini, anda boleh lihat sudut mana yang betul. Sudut yang betul adalah sudut pandangan mata selari dengan nilai bacaan yang ada pada termometer. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Saya harap awak semua faham apa yang kita belajar pada hari ini. Jangan lupa baca topik seterusnya. Minggu depan saya masuk, saya akan soal awak semua. Okey, terima kasih.